أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العزيز الحكيم عدد كل حرف كتب ويكتب الأبد الآبدين ودهر الداهرين. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat ke? Mudah-mudahan semua kita dan keluarga kita sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Okey, malam ni masuk lewat sikit ramai apa saya masuk tadi pun tak ada orang lagi. 9 suku, lebih kurang lah 9 suku pun hampir-hampir tak ada orang lagi. Okey, tapi tak apalah. Okey, dalam kesempatan kita yang yang hujung-hujung ni kan, kita insya-Allah mungkin kelas kita ni ada dalam 3 kali kot. 3 kali lagi malam ni dan 2 kali lagi seterusnya insya-Allah. Okey, doa-doakan yang kita dapat habiskan. Mungkin tak, tu saya kata mungkin tak detail sangat tapi at least banyak benda lah kita dah belajar. Okay? Saya harap kita semua dapat sesuatu lah daripada kelas ni. Daripada tak dapat langsung kan. Elok daripada 70 lebih kan, dah tinggal berapa, 20 lebih lah. 15 ini. Ya, tak ramai pun. Tu biasalah tu kan. Biasalah tu. Dia punya apa? Adat menuntut ilmu tu kan. Awal-awal ramai, lepas tu makin sikit. Biar harap-harapnya yang lain-lain yang tak sempat hadir tu harapnya dapat tengok rakaman lah ataupun tengok YouTube kan. Dia masuk dalam YouTube tu insya-Allah. Kan mudah-mudahan kaji insya-Allah. Okey. Jadi malam ni apa cerita kita malam ni? Apa cerita kita malam ni? Okey, kita tengok kita punya slide. Okey. So slide kita ni tentang wanita istihadhah yang tidak melihat perbezaan sifat darah. Cerita kita malam ni saya nak simpulkan. Okay. Saya nak simpulkan apa yang kita perlu tahu dalam bab istihadhah ni. Okay. Ingat kita dalam bab istihadhah iaitu wanita dalam bab istihadhah ketika haid. Okay. Istihadhah ketika haid. Bab kita tu memang khusus. Dan ujung-ujung ni memang khusus istihadhah ketika haid ataupun istihadhah ketika nifas. Iaitu darah istihadhah keluar melebihi 15 hari. Tak kisahlah sama ada keluar dia tu terpecah-pecah ataupun keluar dia tu straight sampai 15 hari, lebih 15 hari. Okay, ataupun putus-putus. Putus-putus. Hari pertama contoh lah. Contoh pertama dia keluar darah tu daripada hari pertama sampai 17 hari. Maksudnya tak berhenti pada hari ke-15 tak berhenti. Ataupun contoh kedua dia keluar sikit-sikit. Contoh dia keluar hari pertama sampai hari ketiga. Lepas tu berhenti. Lepas tu dia keluar hari ke-7 sampai hari ke-10. Lepas tu berhenti. Lepas tu keluar hari ke-13. Keluar straight sampai hari ke-20 ataupun sampai hari ke-17 contohnya. Dia pada tepat sempurna 15 hari tu dia tak berhenti. Itu dia panggil wanita yang mengalami istihadhah ketika haid. Bermaksud apa? Bermaksud istihadhahnya telah bercampur dengan haidnya. Jadi bila bercampur dengan haid, maka kat situlah permasalahan yang kita nak kena selesaikan. Dia tak ingat dia tak boleh main pakai okey 15 hari itu semua haid. Lepas 15 hari itu semua istihadhah. Dia tak boleh macam itu. Dia ada dia punya kaedah-kaedah dia. Inilah yang kita belajar ni.
Okey. Baik. Jadi saya nak simpulkan. So, okey, sebelum saya simpulkan, saya nak bagi tahu daripada slide kita ni. Sebelum ni kita belajar yang mumayyizah. Okey, yang mumayyizah. Apa itu wanita yang mumayyizah? Wanita yang mengalami istihadah tetapi dia melihat perbezaan sifat darah dan sifat dan dia ni menepati syarat-syarat mumayyizah. Dia melihat perbezaan sifat darah, maksud ada darah kuat, ada darah lemah. Ada darah yang bersifat kuat, ada darah yang bersifat lemah, ataupun ada darah yang bersifat kuat, ada darah yang bersifat lemah, ada darah yang bersifat lebih lemah sepanjang lebih 5 hari dia keluar. Dan dia menepati syarat-syarat mumayyizah. Maksudnya darah-darah yang keluar tu menepati syarat-syarat mumayyizah, maka dia mumayyizah. Ada juga wanita yang tidak mumayyizah, iaitu wanita yang tidak melihat perbezaan sifat darah. Dia tak nampak beza, satu sifat je darah tu keluar. Sepanjang lebih 15 hari tu, satu sifat je keluar. Sama je sifat tu. Tak ada beza langsung. Kalau tak ada beza langsung, sama contohnya daripada hari pertama sampai hari ke-30. Keluar tu satu warna je. Satu warna, satu sifat lah. Senang cerita. Merah je semua. Tak ada sifat lain. Itu wanita yang tak mumayyizah. Ataupun dia nampak sifat-sifat tu. Dia nampak perbezaan sifat tapi tak menepati syarat-syarat mumayyizah. Maka dia pun digelar tidak mumayyizah. Okay? Dia pun dipanggil ataupun dinamakan tidak mumayyizah. Maka setiap yang kita namakan ni, mumayyizah ataupun tidak mumayyizah, dia ada hukum tertentu. Okay? Ada hukum tertentu. Kalau mumayyizah, kita hukumkan darah yang kuat sebagai haid, darah yang lemah sebagai istihadah. Kalau tidak mumayyizah, kita hukum macam mana? Siapa tahu? Kalau dia ni wanita ni tidak mumayyizah, kita nak hukum macam mana? Darah haid dia macam mana? Darah darah istihadah dia macam mana? Ada yang boleh jawab tak? Kalau wanita tu tidak mumayyizah. Kalau mumayyizah, kita hukum ikut darah. Kalau sifat kuat, darah tu sifat kuat, tu haid. Darah sifat lemah, tu istihadah. Tapi kalau tidak mumayyizah, macam mana kita nak hukum? Senyap in chat ni tak ada jawab apa-apa ni. Assalamualaikum. Ada tak tu? Okey. Tak apalah. Tak sudi nak jawab kan? Macam mana? Okey. So macam mana kita nak hukum? Kalau wanita tu tidak mumayyizah, kalau tidak mumayyizah, dia ada dua hukum dia. Kalau wanita tu pertama kali didatangi haid, lalu dia mengalami istihadah, kena tengok orang perempuan tu dia first time haid ke? Kalau baru first time haid, biasanya first time haid ni anak-anak lah kan, umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Kalau first time dia haid, tiba-tiba kena istihadah terus. Kan, elok-elok mak apa ni, kakak haid lah, kakak keluar darah. Oh, darah haid tu. Okey, keluar darah haid. Tak payah solat semua. Tunggu. Dah hari ke-10 dah ni. Tak berhenti-henti lagi ni. Tunggu lagi. Sebab ustaz kata sampai 15 hari. Kena tunggu. Tengok sampai 15 hari tepat. Sempurna 15 hari. Tak berhenti juga. Terus lagi darah masih keluar lagi. Sampai hari ke-20 baru berhenti. Kan? Jadi hari ke-15 tu darah dah keluar dah. Hari ke-15 tu darah masih keluar lagi. Dan berterusan. Maka masa hari ke-15 tu terus mandi wajib. Kemudian kena tengoklah dia ni mumayyizah ke tidak mumayyizah. Kalau dia ni baru first time datang haid ni, tiba kena istihadah. Jadi kalau dia mumayyizah, kena ikutlah yang darah yang kuat tu haid, darah yang lemah istihadah. Tapi kalau dia ni tak mumayyizah, maka haidnya adalah sehari semalam sahaja. Baki 29 hari tu semua istihadah.
Ini kalau anggaran dia keluar darah tu selama 30 hari contohnya. Dia baki semua tu semua istihadah. Okey, baki dia semua istihadah. Kalau dia keluar haid sampai 20 hari kalau darah dia keluar sampai hari ke-20 je dan dia tak mumaizah, maka haidnya sehari semalam, baki dia tu 19 hari dia. 19 hari tu semua istihadah. Macam tu. Okey. Tak apa, ni nanti kita akan perhalusi lagi. Ni saya nak bagi gambaran je. Jadi wanita yang tidak mumaizah, kalau dia baru first time kena haid, lepas tu kena istihadah. First time datang haid terus istihadah. Maka hukum dia adalah haidnya hari pertama je. Haidnya hari pertama sahaja, darah mula keluar tu sehari semalam saja 24 jam. Lepas tu dikira istihadah yang baki dia tu. Kalau dia keluar sekali first time haid, lepas tu dia keluar terus 2 bulan contoh kan, maka sehari tu haid, 29 lagi istihadah, lepas tu sehari nanti haid, 29 lagi istihadah. Dia macam tu kira dia. Okey, selesai yang itu. Boleh faham yang itu? Boleh nampak? Boleh tak ni? Risau pula ni. Barulah dia seorang cakap. Okey, terima kasih Puan Syarifah. Sudi respon Okey, boleh ya. Humaira, Puan Khadur Humaira. Boleh lah tu, lebih kurang bunyi dia kan. Okey, alhamdulillah. Adalah 2 orang wakil. Okey, itu kalau orang perempuan tu baru first time kena haid. Kalau yang dah biasa kena haid, jadi tiba-tiba kena istihadah pula. Lepas tu bila cek mumaizah ke tak? Tak mumaizah. Jadi macam mana nak hukumkan? Mana satu haid, mana satu istihadah dia? Siapa tahu? Macam mana nak hukumkan? Mana satu haid, mana satu istihadah? Dia dah pernah datang haid. Nak hukum yang sama ke dengan orang yang baru first time datang haid? Kalau first time datang haid, sehari semalam tu adalah haid hanya sehari semalam je. Kemudian 29 hari lagi istihadah. Tapi kalau orang tu dia tak mumaizah, tapi dia dah biasa datang haid sebelum ni. Puan Marukana kata tengok beza warna blood. Tengok beza warna darah. Uish, ni macam warna blood. Warna darah itu pandangan Puan Marukana. Jadi macam mana? Okey. Jadi kalau orang tu dah biasa datang haid, tiba-tiba kali ni dia kena istihadah. Jadi kita kena pasti dia ni mumaizah ke tak mumaizah. Kalau dia ni mumaizah, maka dia ikut hukum mumaizah. Okey, hukum mumaizah apa? Yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Tapi dia tak mumaizah. Kalau tak mumaizah, macam mana? Puan Syarifah Nurul Faridah. Panjang nama Said Abu Bakar. Mengikut tempoh suci dan yang kebiasaannya dan tempoh haid yang biasa. Bagus. Itu. Sebab dia dah pernah datang haid, dia dah pernah kena haid sebelum ni, maka ini tadi. Maka bagi yang pernah datang haid sebelum ni, maka haid dan suci dia ikut kebiasaan sebelum ni. Ikut adat dia. Adat sebelum ni. Okey, ikut adat. Adat tu macam mana? Tengoklah bulan lepas kena berapa hari. Bulan lepas kena contohnya 8 hari. Sucinya berapa hari? Sucinya 20 hari contoh kan. Jadi kalau bulan ni kena istihadah dan dia tak mumaizah, dia tak mumaizah, tak kena tak menepati syarat mumaizah contohnya, ataupun darah tu keluar satu warna je, tak ada darah kuat, tak ada darah lemah, maka dia kena ikut haid dan suci, tempoh haid dan tempoh suci, ikut adat dia, adat kebiasaan. Kalau kebiasaan dia kena 8 hari haid, 8 hari haid, 20 hari istihadah, jadi 8 hari saja haidnya, yang lain tu kena qada balik. Kemudian dia mengalami istihadah yang baki tu 20 hari lagi kan, kena istihadah. Okey, kalau misal katalah keluar contoh
Okay. Misal katalah misal kata keluar head dia biasa keluar head dia daripada hari pertama sampai hari ke kita ambil 10 lah sebenarnya, 10. Kemudian dia suci 20 hari. Contoh dia suci 20 hari. Lepas tu dia hit balik. Okey. Macam tu. Ni darah kan. Betul dia datang darah. Darah keluar, headnya biasa 10 hari. Okey, headnya biasa 10 hari. Kemudian suci. Sorry. Silap. Suci sampai hari ke 30. Sebab suci dia 20 hari kan. Jadi 20 hari suci. Okey. Kemudian 30 sampai 40 maksudnya 10 hari lagi head keluar darah. Jadi biasa macam itulah 10 hari, lepas tu 20 hari suci, lepas tu 10 hari keluar darah macam tu. Okey, tiba-tiba kali ni dia kena istihadhah. Dia kena istihadhah. Darah dia keluar daripada hari pertama, darah dia keluar. Okey. Sampai 40. Maksudnya darah dia keluar 40 hari. Non-stop. Darah dia keluar 40 hari. Tak berhenti. Dia first time keluar tu, dia nak kena mandi wajib bila? Saya nak tanya dulu. Dia boleh nampak tak? Dia nak mandi wajib bila? Kalau kat sini, kalau darah tu keluar manjang, tak berhenti-berhenti, bila dia nak mandi wajib? Bagus Puan Serena. Hari ke-15. Okey, hari ke-15 dia mandi wajib. Kat sini kenapa hari ke-16? Kenapa tak hari ke-10? Sebab masa darah ni keluar, mungkin dia boleh berhenti pada hari ke-11, mungkin juga pada hari ke-12. Jadi, kesemua tu akan dikira head. Tapi kali ni, sampai 15 tak berhenti juga. Bila tak berhenti juga, wanita ni mengalami istihadhah ketika haid. Jadi, kita kena bezakan istihadhah dia ni, kena bezakan mana satu haid, mana satu istihadhah. Jadi, nak bezakan mana satu haid, mana satu istihadhah, kena tahu dulu wanita ni mumayyizah ke tidak mumayyizah. Dia melihat darah, bila kita tanya darah warna apa keluar, sifat macam mana, darah warna merah, semua merah cair, ada bau tak? Ya, semua ada bau. Contoh sampai daripada hari pertama sampai 15 ni, semua darah merah cair ada bau. Tapi darah merah tapi cair dan ada bau. Sama satu sifat, tak ada beza pun, tak ada yang kuat, tak ada yang lemah, semua satu sifat je. Jadi bila satu sifat dan bila hari ke-15 sempurna, kita terus mandi wajib, tengok satu sifat, maka dia tidak mumayyizah. Bila tidak mumayyizah, bila tidak mumayyizah, maka kita nak hukumkan macam mana? Kita hukumkan headnya ikut adat. Ikut adat. Adat dia berapa hari head? 10. 10 je head. Kali ni 10 je head. Adat suci berapa hari? 20. Sucinya daripada selepas hari ke-10 sampai hari ke-20 ni. Sampai hari ke-30. So cukuplah 20 hari suci. Jadi head dia kat sini. Ini suci dia. Kemudian darah masih berterusan. Dia masih berterusan. Sama warna semua. Semua satu warna. Yang ini
Hit semula. Okey, hit semula. Jadi hit dia ikut adat kebiasaan. Hit, kemudian suci, kemudian hit semula. 10 hari kan? 10 hari hit, 10 hari 20 hari suci, 10 hari hit. Sebab dia ada kebiasaan, dia dah ada kebiasaan. Adat biasa dia hit, adat biasa dia suci. Ikut je. Sebab dia tidak mumayyizah. Okey, tidak mumayyizah. Ni nama ni. TM. Senang. TM tak mumayyizah. Tidak mumayyizah. Bila tak mumayyizah dia akan ikut adat. So ikut, okey. Ikut adat. Okey, boleh dapat tak? Boleh Okay. So nanti kalau misal kata darah dia berhenti kat sini, dia kena mandi. Kalau darah dia kalau darah dia masih keluar, dia boleh terus mandi. Hari ke-40 ni. Kalau darah dia berhenti, mandilah. Kalau darah dia masih berterusan, dia boleh mandi terus kat sini. Sebab apa? Sebab dia beramal dengan apa yang berlaku pada bulan lepasnya. Bulan lepas dia kena apa macam itu sama. Jadi sepatutnya dia kena mandi hari ke-10 ni. Maka dia kena qada solat-solat yang telah ditinggalkan pada hari ke-11, 12, 13, 14, 15. Okey. Kena qada solat kat sini. Kemudian bulan seterusnya tu 10, lepas 10 ni keluar lagi, mandi terus. Macam tu. Okey, lepas 10 ni keluar lagi, mandi terus. Okey. Selesai kat situ Okay, cuba kita tengok ni. Kita tengok kita punya slide. Okay. Cuba tengok tu. Sorry, tadi. Ni kan. Jadi yang pertama kali datang hit, tiba-tiba mengalami istihadhah dan dia tidak mumayyizah, maka hitnya sehari semalam. Yang bakinya 29 hari semuanya istihadhah. Tu. Okey, hitnya sehari semalam, suci dia hari kedua tu sampai hari ke-30, 29 hari lah. Ni kalau darah dia berterusan keluar lah, berterusan keluar. Kemudian dia datang hit semula. Lepas sampai 30 hari tu, esoknya tu hit lagi, hit semula. 1 hari. Kalau darah berterusan, masih berterusan, sehari pertama hit, kemudian kedua sampai hari ke-30, istihadhah. Kemudian esoknya tu hit semula sehari. Lepas tu istihadhah baki. Okay, istihadhah tu suci lah. Okey, kemudian kalau bagi siapa yang pernah datang hit sebelum ni, maka dia hit dan suci dia. Kalau dah pernah datang hit, tapi bulan ni pula kena istihadhah. Kalau kena istihadhah bulan ni, maka hit dan suci dia ikut kebiasaan. Contoh kalau darah datang daripada hari pertama sampai hari ke-18, kan? Tak berhenti, hari ke-15 tak berhenti. Masih lagi keluar darah sampai hari ke-18. Jadi macam mana nak buat? Kita kena ikut adat. Kalau adat dia hari pertama sampai ke-8, hit dia 8 hari. Kan? Adat dia contohlah kalau adat dia 8 hari, maka yang baki tu istihadhah. Baki dia tu suci lah. Okey, baki dia suci. Okey. Boleh So kita nak pergi satu tajuk yang lain. Satu tajuk yang berkaitan lah, satu tajuk berkaitan. Kita kata adat, adat ikut adat kebiasaan di hid dan di suci. Berapa banyak, berapa lama. Tapi ada cara nak tentukan tempoh kebiasaan ni. Bukan main senang-senang je nak apa, bukan main senang-senang je nak ikut adat kebiasaan berapa, adat kebiasaan berapa. Sebab itu kita kena alert adat kita hid. Setiap kali kita hid, kita catat berapa hari aku hid, berapa jam. Ni kan, daripada pukul apa sampai pukul apa dan berapa hari. Kemudian suci daripada hari ke berapa sampai hari ke berapa. Dia pukul apa, contoh mula suci, contoh mandi wajib tu maghrib, pukul apa, pukul 7.30. Memang 7.30 colek dah tak ada darah. Okay.
berapa bulan? 1,8. 1,8 pukul 7.30 tu mula suci. Nanti kalau datang haid semula, catat balik. Oh, mula datang haid. Bila? 20.8 contohnya. 20.8 pukul 1.30 petang. Catat. Jadi nanti senang. Senang kita nak tahu tempoh kebiasaan haid dan suci kita. Okey. Jadi macam mana cara nak tentukan kebiasaan haid dan suci? Okay, cuba kita tengok ni. Okay, saya katalah. Tak ada. Okay, kita tengok whiteboard kita. Okay, kita ada hari macam tu. Okay. Ikutkan panjang lagi ni. Apalah, kita buat yang apa dulu. Okay. Macam mana kita nak tahu tempoh haid kita? Okay. Tempoh kebiasaan haid kita. Okay. Kita kena tengok. Contoh. Bulan pertama, ni bulan kedua. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh. Contohlah. Okay. Contoh haid kita bulan pertama ni, kan? Bulan pertama ni haid kita 8 hari. Okay. Bulan kedua haid kita 9 hari. Okay. Lepas tu ni dia punya 15 hari ni. 15 hari kat sini. Bulan ketiga kita kena istihadah. Darah keluar sampai 19 hari contohnya. Bulan ketiga kita kena istihadah. Darah keluar sampai 18 hari, sampai 19 hari contoh. Bila kita tanya mumaizah ke tidak? Dia kata tak mumaizah. Bila kita cek tak mumaizah lah. Warna darah keluar satu warna je. Contoh. Ataupun tak menepati syarat-syarat mumaizah. Jadi kita nak ukur macam mana nombor 3 ni? Bila dia mengalami istihadah ketika haid, darah dia keluar melebihi 15 hari. Macam mana kita nak hukum? Mana satu haid, mana satu istihadah? Cepat. Mana satu haid, mana satu istihadah? Okey, saya tanya dulu. Wanita ini pertama sekali kita nak kena bezakan. Wanita ni dia ni baru first time datang haid ke ataupun dah pernah datang haid sebelum istihadah ni. Sebelum kena istihadah ni, dia masa istihadah ni dia dah kena datang haid, dia baru first time datang haid ke ataupun dia dah pernah datang haid sebelumnya? Pernah. Okey, dah pernah haid. Okey, dia dah. So wanita ni dah pernah haid, maka kita terus pergi ke bahagian yang dah pernah kena haid. Okey. Okey, so bila bahagian yang dah pernah kena haid, kena tengoklah dia ni mumaizah ke tidak. Kalau dia mumaizah, maka kita tengok kalau darah kuat haid, kalau darah lemah istihadah. Tapi dia kata dia tak mumaizah.
Okay, bila kita cek warna darah ataupun sifat darah, memang betul dia tidak mumayyizah. Maka kita nak tentukan haid dengan istihadah dia, nak mengguna pakai cara mana? Macam mana kaedah dia untuk mengenal pasti haid di mana, istihadah mana? Puan Rahimah, bagus. Puan Markona, ikut kebiasaan sebelum itu. Okey, sekarang ni dia ada dua kebiasaan. Dia ada dua. Satu, 8 hari haid dia. Satu lagi, 9 hari. Mana satu nak pakai? Mana satu nak pakai? 9 ke 8? Bagus. Yang paling hampir. Maksudnya yang sebelum dia kena. Bulan sebelum dia kena tu. Berapa? Kalau bulan sebelum dia kena tu 9. Macam ni. Ni bulan sebelum dia kena tu 9. Maka adat kebiasaan ni adalah 9. Okay. Kalau bulan sebelum itu kena 12. Maka adat dia 12. Asalnya adat dia 8. Kemudian bulan kedua datang haid 9 hari. Maka adat dia dah bertukar daripada 8 jadi 9. Dia macam itu. Adat dia dah bertukar daripada 8 dia jadi 9 hari pula. Jadi bila bulan ketiga dia kena istihadah, maka adat kebiasaannya adalah haidnya yang sebelum tu. Okay. Adat kebiasaannya adalah haidnya yang sebelum tu. Okay, boleh nampak tak? Boleh faham tak? So ambil 9 hari. Contohlah kalau orang perempuan tu kan, haid dia tak menentu. Kejap 6, kejap 5, kejap 8, kejap 10, kejap 12. Jadi dia tak menentu, dia tunggang langgang kan. Haid dia tu tunggang langgang dia punya hari dia. Kalau tanya kebiasaan pun dia kata entahlah, dia kata tak. Saya pun tak apa. Saya tengok darah saya keluar kejap 5, kejap 8, kejap 10, kejap 7 kan. Jadi kalau tunggang langgang macam tu, kalau kali ni dia kena istihadah, darah keluar melebihi 15 hari istihadah ketika haid, maka adat kebiasaannya adalah bulan yang sebelum. Haidnya yang sebelum dia kena, maksud haid paling latest lah. Haid paling latest. Iaitu bulan sebelum dia kena istihadah tu. Itulah adat kebiasaan dia. Okay, itu satu. Ada satu lagi. Okay, kita ambil lagi. Saya kata kat sini. Sampai 10. Okey. Okay, ni satu cerita. Okey, ni stop lah. Cerita ni tak ada dah. Okey, kita tengok yang 4. Nombor 4 pula. Kita tengok nombor 4 pula. Nombor 4 ni cerita lain lah. Nombor 4 cerita lain. Contohlah darah dia keluar. Kebiasaan darah dia keluar. Haid dia lah, haid dia. Haid dia 7 hari. Bulan pertama 7 hari. Bulan kedua 10 hari. Bulan ketiga 8 hari. Contoh contoh macam tu. Kemudian bulan ke 1, 2, 3. Okey. Ini anggaplah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Okey. Jadi bulan keempat 7 hari. Bulan kelima 10 hari. Bulan keenam 8 hari. Okay. So bulan pertama 7, 10, 8. 7, 10, 8. Lepas tu dia kena istihadah. Contoh. Okay.
Okey, cuba tengok kat sini. Abaikan yang atas tu, kita tengok daripada yang hitam pula. Okey. Jadi kat sini, apa yang kita boleh perasan kat sini? Kat sini kita boleh perasan head dia seragam. Ada pattern. Ada pattern hari yang sama. 7, 10, 8. 7, 10, 8. Kan? Dia ada pattern dia. Kalau head macam ini, 7, 10, 8. 7, 10, 8. Jadi, macam mana kita nak kira kalau mengalami istihadah tiba-tiba? Okey. Syarat dia ataupun kaedah dia, kalau head yang seragam, dia mesti seragam sebanyak 2 kali. Kalau seragam tu kita panggil satu set. 7, 10, 8 tu satu set. Lepas tu 7, 10, 8. Satu set. Maksudnya kena ada 2 set. Kalau dia seragam selama 2 set ni, tak kisahlah kalau contohnya seragam 7, 10, 7, 10. Contoh kan. Bulan ni 7, bulan depan 10. Lepas tu bulan depan lagi 7, bulan depan lagi 10. Lepas tu bulan depan lagi 7, bulan depan 10. Dia seragam. Kalau yang seragam ni, kita tempoh kebiasaan dia boleh ikut seragam tu. Dia boleh ikut seragam tu, tetapi dengan syarat dia mesti dah pernah seragam sebanyak 2 kali. 2 set. Seragam keseragaman tu mesti 2 kali. 2 set tu. 7, 10, 8, 7, 10, 8. Maka kalau kena istihadah pada bulan seterusnya ni, maka dia akan ambil seragam sama juga. 7, 10, 8. 7, 10, 8, maka kali ni 7. Okay. Kali ni kalau kena istihadah, dia jadi 7. Okay. Jadi, hidnya hanya sampai hari ke 7. Jadi, hidnya 7. Kemudian yang baki ni istihadah. Macam tu. Okay. So, yang paling penting adalah seragam sebanyak 2 kali. Ini 1. Ini 2. Kalau dia seragam sebanyak 2 kali, 2 set tu, maka kalau selepasnya itu paling sikit. Maksudnya paling sikit 2 kali. Kalau memang seragam tiap-tiap bulan, seragam 7, 8, 7, 10, 8, 7, 10, 8, 7, 10, 8, 7, 10, 8, tiba istihadah. Ikutlah. Kalau dengan mengalami istihadah bulan berikutnya, 10 pula. Hidnya 10. Kira 10 hari hid. Yang lain tu semua istihadah. Ataupun kalau dia istihadah pada bulan yang berikutnya tu, dikira 8 lah hidnya. Okay? Hidnya 8. Yang lainnya, yang baki dia semua istihadah. Dia macam tu. Dia boleh ikut pattern dia. Okay, boleh? Kalau contohlah 7, 10, 8. Baru satu set. Contoh kan. Tiba keluar istihadah dekat kat sini. Dah 7, 10, 8. Kat sini keluar istihadah. Kat sini kita tak boleh anggap 7 tu. 7 ni kita tak boleh ambil 7. Sebab dia baru seragam 1 kali. Dia belum lagi 2 kali. Jadi kita tak boleh nak anggap ini 7. Hidnya 7. Yang lain istihadah. Tak boleh. Kita kena anggap berapa? Kalau kenalah istihadah pada bulan ni. Jadi adat biasa dia berapa? Adat kebiasaan hid ni berapa? Bagus. Bulan sebelum dia. Ambil bulan sebelum dia. Bulan yang paling hampir. Ataupun hid yang paling hampir. Iaitu 8. Jadi tetap 8. Sebelum ni 7. Lepas tu 10. Lepas tu 8. Tak boleh ke ambil 7? Tak boleh. Belum seragam. Belum apa lagi. Belum cukup 2 kali seragam lagi. Baru sekali macam tu kan. Tak boleh ambil 7. So kena ambil bulan yang hampir. Hidnya yang paling hampir iaitu 8. Okay. Macam itu. Jadi 2 kaedah dia. Okay, 2 kaedah. Yang pertama, ambil yang paling hampir. Itu adalah adat. Maksudnya paling latest. Hid yang sebelumnya. Hid yang sebelumnya itu adalah adat dia. Ataupun kalau hidnya seragam, dia kena syarat dia mesti seragam 2 kali. Barulah boleh kita ikut seragam tersebut untuk mengira adat kebiasaan dia. Okay, macam itulah cara nak mengira. Ringkas je macam tu. Okay, okay, boleh dapat.
boleh. Saya nak apa ya? Faham benda tu dulu. Okay? Faham benda tu dulu sebab kita nak pergi ke satu kesimpulan. Satu kesimpulan yang sangat-sangat penting untuk pembelajaran kita selepas ini. Alhamdulillah. Okay, boleh ya. Okay. Okay, saya nak mohon jasa baik semua tolong menulis bersama saya. Menulis bersama saya. Saya tak buatkan jadual. Saya sekarang ni nak buat jadual, tapi saya tak buatkan jadual untuk anda semua. Untuk tuan-tuan perempuan saya tak buatkan jadual, tapi kita buat jadual bersama supaya mudah faham. Kalau saya seorang menulis ataupun saya dah siap-siap tulis, okay, dia tak bagi kesan sangat. Tapi kalau tuan-tuan perempuan sekali menulis bersama saya, insya-Allah dia akan bagi kesan. Okay. Kesan bagi kefahaman kita. Kesan untuk kefahaman kita. Kefahaman kita bersama lah. Daripada apa yang kita belajar sebelum ni, okay, kita akan rumuskan dalam satu jadual, okay, supaya kita nampak perjalanan wanita yang mengalami istihadah ketika haid. Itu. Kemudian kita akan daripada situ kita akan belajar dengan agak mudah sikit untuk pelajaran yang last. Ada 2 pelajaran last, iaitu cara kita nak menghukum mana satu haid, mana satu istihadah. Mana satu haid, mana satu istihadah. Okay. So, ready semua kita nak buat jadual kita. Siapa tak faham tolong bagi tahu. Sama-sama kita insya-Allah. Ada ni buat sini. Okey. Tajuk dia, okey, buat macam saya Maksudnya kita ada kat tengah sebab kita nak buat jadual ni. Oh ni. Tu. Okey, tajuk kita kategori wanita istihadah ketika haid. Okay, kita buat ni ketika haid dululah. Tapi sebenarnya dia sama je dengan wanita yang ketika nifas. Okay, sama je. Tapi kita buat ni untuk haid sajalah. Haid saja. Okey. Jadi siapa yang dapat simpulkan ada berapa kategori wanita istihadah ketika haid? Kalau kita tak tulis macam ni mungkin susah sikit nak faham. Okey. Tapi saya nak tanya juga, siapa yang dapat gambaran kategori wanita istihadah ketika haid ni ada berapa? Daripada apa yang kita belajar lah. Yang kita belum belajar tu jangan cerita. Yang kita dah belajar. Tak apa. Tak apa. Okey. Siapa kata 4, siapa kata 2? Apa dia kategori tu? Kalau 4, apa kategori dia? Kalau 2, apa kategori? Nak tahu tu? Puan Siti Hanifah kata mumayyizah dan tidak mumayyizah. Boleh dipertimbangkan. Boleh dipertimbangkan tapi sabar dulu. Okey, kita tengok jawapan lain. Puan Syamilah kata 7. Masya-Allah. 7 tu ambil. Macam mana 7? Ustazah Syamilah kata 7. 7 betul lah tu 7 tu. Okey, tapi tak apa, kita tengok nanti. Okey, ada keempat. Dalam buku 7. Betul. Mak ai habis tulis Puan Sharifah Nurul Farida.
empat tu pertama kali dan tidak mumaizah. Kedua, pertama kali dan mumaizah. Ketiga, penahid dan tidak mumaizah. Keempat, penahid dan mumaizah. Bagus. Tapi kita nak pecahkan lagi. Sebenarnya dua je. Okay, bagus Puan Sharifah Nurul Faridah. Panjang nama dia. Okey. Jadi kita nak pecahkan dua. Okay. Pertama sekali, mana ni? Okay. Yang pertama, kategori pertama adalah wanita yang pertama kali haid. Pertama kali didatangi haid. Okey. Itu first. Yang kedua, wanita yang pernah didatangi haid. Sebelumnya. Okey. Dua kategori ni. Pertama, ada orang perempuan bila dia mengalami istihadah, kita kena tengoklah dia first time kena haid ke ataupun dah pernah kena haid sebelum ni. First time kena haid terus kena istihadah ke ataupun dia baru pertama kali kena haid. First time kena haid ke ataupun dia pernah didatangi haid sebelum ni. Biasanya pernah datang haid lah. Tapi kalau anak-anak kecil tu, anak-anak yang umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, first time kena haid kan, tiba-tiba terus istihadah, maka dia ambil kategori ni. Okay. Jadi dekat sini dia pecah dua. Dekat setiap ni dia pecah dua, macam Puan Sharifah Nurul Faridah cakap tadi. Okay. Apa tu pecah dua tu? Dia pecah dua. Pecah dua macam mana? Ini pun dia pecah dua juga. Okay. Pertama sekali adalah, boleh agak dah kot. Orang pertama kali datang haid, tapi ada dua kategori. Dia pun ada dua kategori. Yang pertama kali datang haid ni, kena tengok, check dia ni mumayyizah ke tidak. Mumayyizah ataupun tidak mumayyizah. Ni pun sama juga. Yang mana pernah datang haid sebelum ni, tapi kena istihadah kali ni, dia mumayyizah ke tidak? Nak kena check yang itu. Okey, mumayyizah ke tidak mumayyizah? Okey. Okey, siapa boleh bagi tahu saya wanita yang macam mana digelar mumayyizah? Apa itu mumayyizah? Apa itu mumayyizah? Siapa wanita yang yang boleh kita gelar sebagai mumayyizah? Boleh mengenal pasti jenis darah, boleh membezakan sifat darah, bagus, boleh membezakan sifat darah. Tu ayat yang paling tepat, boleh membezakan sifat darah. Tapi ada satu lagi. Puan Siti Hanifah kata boleh mengenal pasti jenis darah. Dia lebih tepat Puan Siti Hanifah adalah sifat darah. Okay?
boleh kenal pasti ataupun boleh bezakan sifat darah yang keluar sepanjang lebih 15 hari itu. Dan apa? Wanita mumayyizah ni adalah wanita yang boleh membezakan sifat-sifat darah yang keluar dan apa? Satu lagi. Ya, Puan Rahimah. Mesti menepati syarat-syarat mumayyizah. Walaupun dia boleh bezakan sifat-sifat darah, tapi tidak menepati syarat mumayyizah, tak boleh juga. Dia jadi tidak mumayyizah. Okey. Dia tak jadi mumayyizah tu. Dia jadi tidak mumayyizah. Okey. Jadi bolehlah kita bagi kat sini mumayyizah ni dia ada dua. Okey. Pertama adalah nampak perbezaan sifat darah. Yang kedua, okay, menepati syarat mumayyizah. So ada dua. Okay, so yang mumayyizah maksud dia apa? Wanita yang nampak perbezaan sifat-sifat darah yang keluar. Dan yang kedua, dia mesti menepati syarat-syarat mumayyizah. Barulah wanita itu kita hukumkan dia sebagai mumayyizah. Maka bila kita hukumkan dia sebagai mumayyizah, maka hukum wanita mumayyizah, cara dia nak hukumkan darah yang keluar adalah darah yang kuat sebagai haid dan darah yang lemah sebagai istihadah. Macam itu. Okay. Jadi, hukum. Mana nak tulis ni? Hukum. Nampak tak? Tak nampak Apa hukum dia? Darah kuat darah kuat jadi apa? Jadi haid. Darah lemah jadi istihadah. Okey. Itu hukum untuk mumayyizah. Jadi hukum ni kita apalah, tanda sikit lagi nampak kan. Okay. Itu hukum untuk mumayyizah. Itu hukum untuk wanita yang pertama kali datang haid, tiba-tiba kena istihadah dan dia mumayyizah. Okey. Yang tidak mumayyizah pula. Yang tidak mumayyizah pula syarat dia apa? Mestilah dia tidak mampu membezakan sifat darah. Mungkin tidak nampak perbezaan sifat darah. Okey, itu maksud tidak mumayyizah. Okey, maksud tidak mumayyizah tu maksud dia sebaliknya lah, sebaliknya.
Tidak nampak perbezaan sifat darah. Boleh nampak ke tulisan saya ke kecil sangat? Kalau tak nampak tolong bagi tahu ya, kan saya syok sendiri je. Okey, nombor 2. Okey, boleh alhamdulillah. Okey, nombor 2. So tidak mumaizah maksudnya apa? Wanita yang tidak nampak perbezaan sifat darah. Okey. Kemudian ataupun tidak yang kedua, tidak menepati syarat-syarat syarat mumayyizah. Tu. Okey, tidak menepati syarat-syarat mumayyizah. Jadi hukum dia apa? Wanita yang tidak mumayyizah. Dia pertama kali tangkid tapi dia tidak mumayyizah. Maka hukumnya tadi kita baru belajar tadi apa dia? Okay, hukumnya adalah haidnya 24 jam. Okay. Haidnya 24 jam saja. Daripada hari pertama keluar tu je. Okay, 24 jam. Kemudian istihadahnya 29 hari. Okay, 24 jam ni sehari semalam lah. Sehari semalam. Istihadahnya 29 hari. Macam itu. Okay. Boleh dapat tak cerita kita mengenai kategori pertama, iaitu wanita yang baru pertama kali datang haid, tiba-tiba mengalami istihadah ketika haid, maka dia terbagi pada dua. Dia ni mumayyizah ataupun dia tak mumayyizah. Kalau mumayyizah, maksud dia nampak perbezaan sifat darah yang keluar dan menepati syarat-syarat mumayyizah. Maka hukum dia darah kuat dia kira haid, darah lemah dia kira istihadah. Dan ada juga darah kuat digabungkan dengan darah lemah, kemudian darah yang lebih lemah tu darah istihadah. Kita dah belajar sebelum ni kan. Okay. Kalau tak mumayyizah pula, dia tak nampak beza sifat darah ataupun dia tidak menepati syarat-syarat mumayyizah. Jadi hukum dia apa? Haidnya 24 jam pertama je. Sehari semalam yang hari pertama je keluar. Hari pertama darah keluar je. Haid sehari semalam 24 jam. Kemudian yang baki dia adalah istihadah ataupun 29 hari lagi istihadah ataupun baki istihadah. Gitu Okey, Puan Jahan tanya maksudnya dia kena mandi wajib pada hari kedua je. Dia kena mandi wajib pada hari kedua tapi dia tak bolehlah mandi wajib terus sebab dia baru first time datang tu. First time datang haid dia kena tunggu dulu sampai 15 sebab nak pastikan darah tu berhenti sampai bila. Kalau darah tu 15 hari tak berhenti lagi, barulah dia digelar istihadah ketika haid. Barulah kita tengok balik sama ada dia ni mumayyizah ataupun tidak mumayyizah. Kalau dia ni first time datang haid dan terus istihadah dan dia tak mumayyizah, barulah haid tu kita anggap 24 jam sahaja. Kemudian baki tu istihadah. Okey. Boleh Puan Jahan? Maka mandi wajib masa hari ke-15 Hari ke-15 dia mandi wajib. Tapi dia kena qada balik solat-solat dia sepanjang hari kedua, 3 sampai 15. 14 hari lah. 14 hari. Itu kalau darah dia keluar hanya
satu sifat saja. Dia tak nampak beza. Sifat darah tu tak ada beza pun, satu je. Okey, satu sifat je. Ataupun dia tidak menepati syarat mumayyizah. Okey, tu. Tapi jangan risau, yang ini kita tak kena lah. Ini tak kena. Mungkin anak-anak ke kalau kena. Tapi jarang ni. Kalau kena, macam ni lah hukum dia. Tapi biasa orang akan beralih pada kategori kedua ni. Sebab ini yang kita belajar ni, sebab kita dah pernah kena hit. Tak ada masalah dah. Okay? Dah pernah kena hit ni, dia dah ada stand kuat sikit, iaitu tempoh kebiasaan kan. Okey, tak apa, kita tengok satu-satu. Okey, kalau mumayyizah. Mumayyizah kita dah tulis kat sini, so tak payah tulis dah. Okay? Kita tulis hukum je. Kalau mumayyizah, apa hukum dia? Hukum. Kategori kita sekarang adalah wanita yang pernah didatangi haid sebelumnya, tapi kali ini dia mengalami istihadah ketika haid. Jadi kalau kena tengoklah dia mumayyizah ataupun tidak. Kalau dia mumayyizah, macam mana hukum dia? Sama dengan yang ini. Okey, sama dengan yang ini. Mumayyizah sama. Maksudnya apa? Tak kisahlah wanita tu first time datang haid terus istihadah ke, ataupun dah biasa datang haid, dah pernah datang haid sebelum ni, tiba-tiba kali ni kena istihadah, dia mesti nak kena tengok mumayyizah ke tidak. Kalau mumayyizah, terus kita hukumkan darah kuat haid, darah lemah istihadah. Kalau tidak mumayyizah, baru berbeza. Baru berbeza. Kalau first time datang haid, 20 sehari semalam je haid ni. Yang lain baki istihadah. Tapi kalau yang dah pernah datang haid, dia lain, dia beza kat sini. Okay, so hukum kat sini darah yang kuat dikira haid, darah lemah dikira istihadah. Istihadah. Okay. Kalau tidak mumayyizah, tak mumayyizah, apa hukum dia? Kalau tidak mumayyizah. Okey. Dah? Kalau tak mumayyizah ni kita kena tengok kat sini . Macam mana saya nak tulis ni ruang dia ni. Okay, tak apalah. Kita buat ni lah, yang penting faham ni tak. Tuan-tuan perempuan buat ikut macam mana puan nak buat yang penting boleh faham. Saya buat ni ikut sebab saya ada ruang yang ini je, sikit je. So saya ikut ruang yang saya ada ni. Okey. So untuk tidak mumayyizah ni, untuk tidak mumayyizah, contoh wanita tu dah pernah datang haid sebelum ni, tiba kali ni kena istihadah. Wanita kena istihadah ketika haid, darah keluar lebih 15 hari. Okey. Jadi dia kena tengok. Dia kena tengok. Okey. Dekat sini dia terbahagi kepada beberapa kategori. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Ada 4 kategori. Tidak mumayyizah. Okey. Kategori pertama, orang yang tidak mumayyizah, wanita yang tidak mumayyizah ni,
Pernah datang hit sebelum ni, tapi kali ni kena istiadah ketika hit, tapi tak memayizah. Okay. Pertama sekali, wanita tu dia ingat dia ingat waktu dan tempoh. Ingat waktu dan tempoh kebiasaan. Adatlah ingat waktu dan tempoh kebiasaan tu. Tempoh kebiasaan tu maksudnya tempoh adat lah, adat kebiasaan adat kebiasaan. Tambah sikit adat kebiasaan hit. Okay. Yang kedua, kalau nak ringkas, dia wanita tu ingat dia tidak memayizah, tapi dia ingat waktu dan tempoh kebiasaan hit dia. Yang kedua pula, dia tak ingat. Dia tak ingat langsung. Tidak ingat waktu dan juga tempoh kebiasaan. Okay. Dia tak ingat langsung. Okay, dia tak ingat langsung. Waktu kena bila? Awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke, dia tak ingat. Tempoh pun tak ingat. At least tempoh ingat, okey lah juga kan. Tempoh pun tak ingat. Okay, kemudian ada juga yang ingat waktu. Dia ingat waktu tetapi lupa tempoh kebiasaan. Tu. Tu yang keempat lah. Yang ketiga. Okay. Kemudian, okay, yang keempat. Kat sini lah. Dia terbalik pula. Dia ingat tempoh. Tetapi lupa waktu kebiasaan. Ingat tempoh tapi lupa waktu pula. Aduh. Macam gitulah. Okay.
Okey. Dah ke? Dah ke belum? Dah eh? Alhamdulillah. Okey. Jadi jadi kita tengok dekat belah sini belah sini dulu. Okey. Jadi kategori wanita istihadah yang kedua adalah wanita istihadah, wanita yang mengalami istihadah ketika haid tu dia dah pernah datang haid sebelum ni. Okey, dah pernah datang haid sebelum ni. Kemudian kita nak kena tengok tiba-tiba kali ni dia mengalami istihadah ketika haid. Jadi nak kena tengok dia ni mumayyizah ke tidak. Kalau mumayyizah senang cerita. Kalau kita dapat dapat mumayyizah tu, dapat menepati syarat mumayyizah tu, maka senang cerita, senang hukum. Darah kuat tu haid, darah lemah istihadah. Okey. Tapi bila tak mumayyizah, bila tidak mumayyizah tu dia banyak sikit hukum dia. Pertama sekali nak kena tengok dulu. Kalau dia ingat waktu dan ingat tempoh adat kebiasaan dia. Dia ingat waktu, dia ingat tempoh adat kebiasaan dia, maka kita hukum dengan ikut adat dia. Adat dia haid, adat dia suci. Macam biasalah, macam kita sebelum ni. Okey. Dia tahu tempoh, dia tahu adat kebiasaan dia, dia tahu waktu kebiasaan dia. Jadi kita hukum ikut adat kebiasaan. Macam yang kita belajar tadi. Adat kebiasaan macam nak tengok. Tengok haid yang baru lepas, haid yang paling latest berapa hari, suci yang paling latest berapa hari, macam tu. Okey. Tapi masalah, jadi itu tak ada masalah. Tu mudah je. Maksudnya yang ini kategori yang ini kita dah belajar. Yang ini kita dah belajar. Kemudian yang ini kita dah belajar. Yang ini pun kita dah belajar. Okey. Dan kemudian yang ini pun kita dah belajar. Yang tadi, yang kita ikut adat kebiasaan dia suci, ada kebiasaan dia haid berapa hari, ada kebiasaan dia suci berapa hari. Tu cara nak tentukan. Tapi yang kita nak fokus selepas ini adalah yang ini macam mana. Kalau dia tak ingat langsung tempoh dan waktu dan tempoh kebiasaan haid tak ingat langsung. Ataupun dia ingat waktu tapi lupa tempoh kebiasaan. Ataupun dia ingat tempoh tetapi lupa waktu kebiasaan haid dia. Okey. Jadi yang kita akan fokus pada minggu hadapan yang ini. Maksudnya kita akan belajar semua ni. Kita akan tengok sekaligus sebab siapa yang ada kitab, kita akan belajar daripada muka surat 89. Okay? 89. Tajuk dia garis panduan untuk mengenal pasti darah haid dan darah istihadah bagi yang mengalami istihadah ketika haid, iaitu darah keluar melebihi tempoh 15 hari. So ada 7 pembahagian. Tadi kan Ustaz Syamilah ada sebut pasal 7 tu kan. Inilah 7 dia. Inilah 7 dia. Kejap-kejap. Sebelum 7 tu saya kena asingkan dulu. Nak nampakkan 7 tu. Macam mana nak buat ni? Ni. Okay. So, yang ini 1. Yang ini 2. Maksudnya apa? Pertama kali datang haid, dia mumayyizah. Macam tadi yang ada Puan Syarifah tadi cakap. Pertama kali datang haid, tidak mumayyizah. Tu 1, 2. Yang ini 3. Tak pernah kena haid dan dia mumayyizah. Okay. Ini tak pernah pernah datang haid tapi tidak mumayyizah. Tapi ini tak kira lah. Yang kira adalah 1, 2, 3. Yang ini dia bagi pada 4, 5, 6, 7. Macam itu. Okay. 1, 2, 3. Yang ini terbagi pada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 pembahagian ataupun kategori
wanita istihadah ketika haid. Ni jadual yang untuk kita nampak lah, kita mudah nak nampak perjalanan pembelajaran kita tu. Tu. Okey, boleh nampak tak ke masih lagi sama-sama? Nak tahu juga tu. Walaupun kita dah buat jadual macam ni kan, takut masih lagi sama-sama ke kan? Tak pernah tak berapa nak clear lah ustaz ni. Boleh ya? Okey, alhamdulillah. Akan lebih nampak minggu depan. InsyaAllah. Ya? Siapa tak nampak minggu ni, insyaAllah dah nampak minggu depan. Siapa tak nampak juga, rajin-rajinlah berdoa. Dia banyak hijab tu, susah sikit. InsyaAllah. Okey. So, biasanya kalau jadual ni mudah sikit lah kita nak faham. Cuma yang ini tak ada masalah, yang ini tak ada masalah, yang ini pun tak ada masalah. Cuma yang kita nak belajar minggu depan ni lebih kepada yang inilah. Maksudnya yang ini pun kita dah hukumkan ikut tempoh, ikut adat kebiasaan. Okey, tapi yang ini kita belum tengok lagi. Yang ini kita belum tengok ni, yang ini. 1 2 3 ni kita belum tengok lagi. Yang lain semua ni kita dah tengoklah ni. Tapi kita go through je lah. Minggu depan kita tengok macam tu lah sebab kita dah Tapi tolong tolong ulang kaji sikit apa yang kita belajar minggu ni supaya kita mudah nak belajar minggu depan. Laju sikit. Dia sama je insya-Allah, tak ada masalah. Cuma yang ini je detail sikit lah. Yang ini detail sikit. 3 ni. Okey. So apa pun sama juga. Nifas pun sama juga. Nifas pun dia guna pakaian yang sama juga. Okey. Itu saja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, ada soalan ke? Harapnya semua boleh dapat, semua boleh ikut, semua boleh dapat insya-Allah. Okey. Ibn Amira. Terus. Okey, sorry. Okey, minggu depan insya-Allah kita akan tengok cara nak kenal pasti mana satu darah haid, mana satu darah istihadah menggunakan kaedah menggunakan kaedah yang berbeza mengikut kategori wanita istihadah ketika haid dan wanita istihadah ketika nifas. Nifas tu kita tengoklah macam mana. Okey. Rasanya nifas kita tak masuk dalam minggu depan. Nifas mungkin minggu satu lagi ataupun tengoklah. Sebab nifas tu sama, dia sama je cara hukum dia tu sama dengan haid. Okey, tapi tak apa kalau mungkin kita akan belajar jugalah nifas go through macam tu kan, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Okey, minta maaf salah silap. Kita baca doa sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama kita pada malam ini. Insya-Allah jumpa minggu depan. Jaga diri, jaga kesihatan, okey? Jaga SOP semua. Insya-Allah. Okey, sama-sama. Afwan.